Baik, terima kasih kepada rakan setugas Ada Iskandar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada penonton. Kita bersua pada pagi ini menerusi sang-sang yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan bagi menjawab soalan rakan kita Nur Hayatul, ya betul sekali di Pantai Penanjung memang amat menarik sekali dan ya, ia dinamakan sebagai Pantai Pesiaran Pangkalan Pinang Penanjung Tutong. Jadi saya rasa di mana Nur Hayatul melihat tanjung itu adalah daripada perkataan penanjung atau kali sebabkan beliau melihat sekali imbas. Jadi saya rasa perkataan yang hujung itu saja beliau nampak. Dan memang tak dinafikan ya, pantai tersebut memang menarik untuk auda yang ingin melihat sunset ataupun terbenamnya matahari ataupun sunrise pun boleh juga, ataupun matahari timbullah tuah dan di mana kebiasaannya orang akan duduk santai di kawasan batu-batu yang dibina sebab batu-batu itu dibina sebagai penghadang air ombak. Namun kebiasaannya di sana orang akan duduk santai mengalamun dan juga memang tak dinafikanlah kalau kita berada di pantai ini memang dapat kita menenangkan diri. Kemudian release stresnya orang dan itu adalah salah satu perkara yang baik untuk kita bersantai di pantai ini. Dan juga berbezanya bagi pendapat saya, kalau dibandingkan dengan Pantai Seri Kenangan, Pantai Penanjung ini kawasannya ia lebih jauh sedikit daripada pantai. Maksudnya kawasan tempat di mana ada pondok-pondok tu ia agak jauh daripada pantai. Jadi memang kita ni dapat santai bersama keluarga di kawasan pondok tersebut dan juga itulah ya, banyak juga aktiviti yang dilakukan di sana dan saya difahamkan juga ada juga aktiviti ATV jika auda ingin melakukan dengan mungkin meminta daripada MPK Kampung Penanjung sendiri untuk menggunakan ATV mereka. Itu yang sejauh yang saya ketahui lah ya, yang antara aktiviti dan juga mulai dengan Pantai Penanjung. Dan ada sebelum kita menyaksikan bahan visual yang kami sediakan pada pagi ini, saya kongsikan satu makluman terlebih dahulu. Itu pada esok 8 Februari 2023 akan diadakan kempen Derma Darah dan kempen Derma Darah ini akan diadakan di Perpustakaan dan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong pada jam 9 pagi sehingga 11.30 pagi. Jadi kepada auda yang ingin menderma darah bolehlah ya berkunjung ke Perpustakaan dan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong. Dan ada itu satu maklumat saya kongsikan sebentar tadi dan untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, mari kita teruskan dengan menyaksikan bahan yang kami sediakan untuk edisinya hari ini. Galeri Lakabah Jaya yang terletak di Kampung Sengkarai merupakan salah satu destinasi tumpuan pelancongan dan perusahaan produk kraftangan yang terdapat di daerah ini. Diusahakan oleh Hajah Soyah binti Haji Mahmud, tempat ini mempamerkan barang-barangan kraftangan yang diperbuat daripada barangan terpakai yang kemudiannya diinovasikan menjadi produk kraftangan yang berkualiti dan eksklusif selain turut mengusahakan dan menghasilkan produk pembuatan coklat tempatan. Pada kali ini, galeri tersebut telah menerima lawatan daripada penuntut-penuntut Maktab Duli Pengeran Muda Al-Mutari Bilah yang mengambil mata pelajaran Travel and Tourism. Ia sebagai keterlibatan para penuntut untuk melihat secara lebih dekat destinasi pelancongan menarik di negara ini sebagai sebahagian daripada kandungan mata pelajaran mereka. The students, diorang membuat lawatan ni sebahagian daripada diorang punya A-level Travel and Tourism coursework. So the coursework ni dalam 17% of diorang punya A-level coursework. Dalam preparation diorang mengorganize trip ni, kami ada memberitahu patutnya kalau boleh tempat-tempat yang dilawat itu ada cultural, historical significance, dan kalau ada adventure tourism pun boleh. Kalau organizernya mesti semua travel and tourism students only yang membuat, pasal ini part of dorang punya exam. So selalunya let's say dalam satu kelas mungkin kami ada 10 orang. So dalam 10 student satu, kami jadikan 2 grup.
So artinya each group itu membuat research untuk mengorganize lawatan ni. So semua it's dimestikan lah because untuk memenuhi syarat paper 2 A-level Travel and Tourism coursework. So at the end of this trip, student satu dimestikan untuk membuat report sebagai part of durang punya exam. So reportnya paper 2 organizing a travel and tourism event. So report itu kira macam it's a mini thesis lah. So kira saya rasa based on my experience mini thesis itu they gain a lot of skills because you prepare them for university. Pasal university banyak essays, also they have to do thesis. So my past students ada memberitahu lah, ia cakapnya thank you cikgu. Thesis satu menolong dorang supaya dorang ada kekajutan once dorang masuk university. On top of that, saya rasa students ni they gain a lot of skills. Because they face a lot of challenges lah when they're organizing this trip. So they have team working skills, organizational skills, as well as problem solving skills. Because not all groups ni are gonna be how would I say, they'll not work together smoothly at first. So they have to deal with problems. So they learn about themselves and about dorang punya teammates juga. Dalam lawatan ini seramai 20 orang penuntut dan 3 orang guru pengawas berpeluang untuk mencuba sendiri membuat salah satu daripada produk kraft tangan yang terdapat di galeri ini. Dengan ditunjuk ajar oleh pemilik galeri tersebut, mereka mempelajari salah satu daripada seni decal craft, iaitu water transfer image. Bagi kraft seumpama ini, hanya perlu dipelajari cara mendekorasikan ia pada objek kaca atau plastik seperti botol, cawan, pinggan, mangkuk dan sebagainya yang mempunyai permukaan yang rata dan berwarna putih. Pertama sekali hendaklah membersihkan objek yang ingin digunakan. Perkara ini penting kerana jika mempunyai habuk atau kotoran, ia akan menyukarkan motif untuk dilekatkan. Seterusnya, memilih rajah motif mengikut kreativiti dan konsep yang ingin dilakukan. Motif yang dipilih digunting mengikut luaran bentuk rajah dan perlulah berhati-hati. Setelah itu direndamkan di dalam air motif tersebut dalam tempoh kurang daripada 60 saat. Dengan berhati-hati, buka lekatan belakang motif tadi dan kemudian dilekatkan pada objek. Langkah terakhir, keringkan dengan menggunakan tisu dengan ditekan secara perlahan-lahan berulang kali. Pastikan ia dilekat secara merata dan kemas tanpa ada sebarang buih. Meski terlihat agak mudah di awalnya, namun terdapat juga kesukaran dalam membuatnya, terutama sekali ketika hendak melekatkan, kerana ia mudah terkoyak jika tidak berhati-hati. Ini adalah antara perkongsian dari para penuntut yang telah pun mempelajari dan mencuba decal craft di galeri ini. Dalam grup kami telah pilih Lakar Berjaya sebab ia menampakkan salah satu tempat yang memberi cultural Brunei, iaitu dengan cara mentransfer water image ke dalam pinggan-pinggan dan mangkuk-mangkuk, dan juga kami telah memperlihatkan bahawa macam mana tradisi-tradisi yang daripada tempat barat dibawa ke dalam Brunei dalam membuat cara-cara cultural daripada barat beralihkan kepada tradisi Brunei. Pada awalnya kami tahu daripada sebilangan guru dari juga salah satu daripada kawan ibu-ibu saya, ia menampakkan bahawa tempat ini adalah tempat yang membawa
keamanan kepada rumah-rumah, iaitu memberi desain salah satu dekorasi dalam rumah, dan juga ia menampakkan bahawa di tempat Lakar Berjaya ini dapat memberikan salah satu tradisi yang menggemarkan bagi tidak sahaja daripada orang-orang tua dan juga bagi orang-orang muda juga. Kita pelajari yang bagaimana untuk mengatasi pros and cons-nya, iaitu apabila kita akan membuat lawatan sambil belajar ke tempat yang kita jarang pernah dengar ataupun kita ketahui. Dari Maktab Duli juga kita dapat pelajari bahawa yang macam mana ketanikan membuat lawatan dengan sendiri tanpa pertolongan guru. Before ni dah pernah dengar pasal water image transfer ni. So macam kira baru tahu hari ni lah. Yang Brunei rupanya ada. Kan biasanya dari luar negeri. Ini first time. Personally comment Siyok sama macam get to know apa yang ada di Brunei yang ni punya aktiviti. Kan Indo macam common. Especially di Brunei Muara anda pernah dengar yang ada pasal Lakar Berjaya ni. So ditutong sajalah rupanya. Satu ia boleh menguntungkan tani. Yang kedua macam kami yang umur teenager, belia ni kami macam expose lagi arah luar. Kami macam indah semestinya teknologi. Kami boleh tahu tradisional yang macam ni, vintage tu. Lawatan sambil belajar yang bertujuan untuk memberikan pengalaman sebenar dan realistik mengenai tempat lawatan menarik kepada para penuntut yang mengambil jurusan Travel and Tourism ini setentunya dapat memberikan kefahaman mendalam dan berguna bukan sahaja kepada kehidupan seharian mereka, malahan kepada pembelajaran mereka di sekolah. Semoga lawatan ini dapat membuka minda para penuntut untuk terus menerokai destinasi pelancongan menarik bagi mempersiapkan diri mereka selaku penuntut yang mengambil jurusan pelancongan agar lebih berinformatif dan bermaklumat dalam industri pelancongan di negara ini.